BMT, or basic military training. Most men who have been to the army seem to have heard about. So, actually at Serkong camp, there's actually 2 doors. Third door in the middle of the bunk or something. Something about let the spirits come in and out one. Guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk korang semua. Dan ribuan terima kasih aku ucapkan kepada korang semua yang dah berbaik hati, yang dah men-like, subscribe ataupun komen dalam video-video aku. Terima kasih banyak guys. Dan juga dalam kesempatan ini aku ingin meminta ribuan maaf kepada korang semua yang mungkin ada yang tak jelas dalam setiap video aku tayangkan, atau jalan ceritanya agak masih berterabur. Dan di mana aku dapati beberapa komen yang mungkin tak berapa faham jalan cerita yang aku cuba sampaikan. Jadi di sini aku ingin beritahu juga yang aku belum berapa pandai lagi, dan juga aku masih banyak lagi yang harus aku pelajari. Dengan itu aku mengucapkan ribuan terima kasih di atas komen-komen korang. Aku nampak di mana aku punya kekurangan dan kesilapan yang perlu aku perbaiki. Jadi guys, dan di sini juga aku harap aku dapat memperbaiki setiap video aku untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik untuk korang semua, okey? Dan aku juga ingin menyapa subscriber aku baru tahu guys yang aku ada subscriber daripada Singapura, daripada Brunei, Indonesia. Masya-Allah, aku gembira sangat. Aku ucapkan terima kasih dan salam sayang untuk korang semua. Semoga Allah membalas segala jasa kebaikan korang. Jadi guys, sebelum kita berbalik kepada cerita kita, aku ingin memperkenalkan korang dengan satu channel ini, di mana channel ini dia mengajarkan cara belajar bahasa Arab, iaitu bahasa Al-Quran kita ya guys ya. Di mana aku pun dah cuba mula berjinak-jinak lah dengan mempelajari sedikit sebanyak bahasa Arab ni. Jadi cara ni memang aku tengok agak memudahkan kita ingin mengenal bahasa Arab itu sendiri. So, korang boleh ikuti video channel ini dan boleh subscribe channel ini juga. Dan itu semoga Allah mengiranya sebagai amal ibadah jariah buat kita. Jadi guys, kembali lagi kepada cerita kita hari ini, di mana aku akan bercerita tentang 2 kisah yang dihantar oleh salah seorang subscriber aku daripada Singapura. Masya Allah, terima kasih ya bang. Jadi abang ini kita akan tukar namanya sebagai Abang Hamzah. Jadi Abang Hamzah ni dia telah mengongsikan kisah seram dia yang dia lalui sendiri, dan juga satu lagi kisah seram mengenai urban legend, iaitu kematian seorang askar secara misteri di tahun 1993 guys. Dia bercerita melalui internet call lah, WhatsApp call. Jadi guys, yang satu lagi ceritanya ialah berkaitan pengalaman dia yang dia lalui setelah daripada kejadian misteri yang pertama tadi tu, misteri kematian seorang askar tadi tu, hinggalah sekarang, di mana sebabkan kejadian-kejadian misteri itu, pemerintahan Singapura telah mengadakan satu peraturan, di mana peraturan itu tidak akan ada latihan setiap malam Jumaat guys. Korang bayangkan daripada tahun 1983 tadi tu hinggalah sekarang. Kalau korang nak tahu apa kejadiannya yang menyebabkan diorang tak boleh mengadakan latihan di malam Jumaat, jom korang ikuti video aku dari awal sampai habis. InsyaAllah aku cuba membawakan cerita ini dengan baik agar korang semuanya boleh faham ceritaku, bukan yang macam sebelum-sebelum ni kan guys. InsyaAllah. Okay guys, tanpa buang masa lagi, jom kita ke ceritanya. Santuy. Okay guys, di mana cerita kita yang pertama ini, iaitu kematian seorang askar secara misterius guys. Kejadian ini berlaku pada tahun 1983 guys, yang berlaku di satu kepulauan, di mana kepulauan ini hanya berjarak beberapa kilometer daripada Singapura tadi ni guys. Yang di mana kepulauan itu adalah perkampungan Melayu di sana, tapi
Bila dah tahun berganti tahun, sedikit demi sedikit mereka penduduk pulau tersebut mulalah berpindah ke pulau utama di Singapura. Jadi bila diorang ni dah pindah, pulau tu dah mula sunyi dan pemerintah Singapura telah mengambil alih pulau itu untuk dijadikan tempat di mana latihan asas untuk para askar-askar yang kira baru nak masuk lah. Dia akan letak dekat pulau tu untuk diberi latihan-latihan asas para askar. Jadi guys, bila mana para askar-askar baru diwajibkan untuk menjalani latihan di pulau tersebut selama 3 bulan sebelum ia layak menjadi seorang anggota askar. Jadi sebagai sebahagian daripada salah satu latihan asas di ketenteraan Singapura tersebut, para rekrut-rekrut baru ni harus menjalani latihan berjalan merentas desa antara 8 hingga 24 km dengan membawa kelengkapan yang penuh seperti senjata, beg sandang yang berisikan barang-barang peribadi diorang. Contohnya macam kemah, cangkul kecil dan lain-lainnya. Dan tak lain tujuan ini ialah ingin membina daya tahan setiap anggota supaya mampu bergerak berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan memikul berat peralatan-peralatan yang aku sebutkan tadi tu guys. Jadi guys, pada hari kejadian sebelum latihan dilakukan, para rekrut ni telah berkumpul dulu dekat satu padang kawat guys untuk dibuat pemeriksaan peralatan yang diorang nak bawa. Jadi bila mana selesai pemeriksaan, salah satu pegawai yang bertugas mengetuai latihan tersebut akan bertanya dengan suara yang lantang. Biasalah kan guys, askar dia akan menjerit dekat situ dengan suara yang lantang dan mempertanyakan ada siapa-siapa tak yang berasa kurang sihat di hari itu sebelum menjalani latihan itu. Jadi di mana pada saat itu tak ada seorang pun yang menjawab. Itu menandakan semua orang yang berkumpul yang nak menjalani latihan ini keadaan fizikal yang baik dan bersedia untuk menjalani latihan tersebut. Namun rupanya guys, di antara dari ramai-ramai tu yang berkumpul tu, ada seorang rekrut yang secara asalnya dia ni memang seorang individu yang kurang fit dari segi jasmani. Dari mana rekrut ini kita boleh bagi nama David lah ya, David. Dan FYR guys, di mana individu yang bernama David ini juga dikatakan seorang pendiam dan kurang lasak, tetapi dengan semangatnya yang sangat besar tetap ingin bersama rakan-rakannya menjalani latihan rentas desa di hari itu. Jadi dia pun memilih untuk berdiam diri pada waktu pegawai bertanyakan soalan yang tadi tu guys. Ada siapa-siapa tak sihat tak? Dia ni sebenarnya nampak macam kurang sihat, tapi dia gagah-gagahkan juga sebab dia nak sangat lalui latihan tersebut. Jadi selesai semua formaliti pemeriksaan alat-alat dan pengakuan kesihatan daripada setiap peserta, latihan pun dimula pada pukul 4 petang guys. Jadi jarak perjalanan mereka di hari itu adalah 16 km. Diselangi dengan beberapa kali perhentian untuk rehat lah kan guys. Jadi pada masa peringkat awalnya, semua rekrut dapat berjalan bersama dengan gaya berjalan berpasang dua-dua lah. Jadi diorang akan berbaris dua-dua. Setiap baris tu akan dua orang. Tapi semakin jauh berjalan, mulalah ada rekrut-rekrut yang terkebelakang disebabkan kepenatan. Jadi mereka akan tercicir di belakang sama ada diberi perhatian khusus oleh para jurulatih dengan menyemangati diorang lah, macam kau boleh jalan je. Tapi bila mana didapati memang rekrut tu dah tak larat guys, dia akan dibawa ke pusat rawatan dalam kamp untuk diperiksa lanjut atau diberi rawatan khas. Jadi guys, dipendekkan cerita, latihan itu berakhir pada 11 malam sekitar pukul 9 malam. Dan pada masa anggota platoon hendak menyimpan balik senjata yang diorang dah bawa tadi tu, iaitu senjata laras senapang yang diorang miliki. Maknanya kalau dah habis latihan tu semua, diorang akan pergi ke kamp untuk mengembalikan senapang-senapang mereka. Jadi bila mana petugas di sana dah mengira senapang-senapang tersebut, ada satu senapang yang belum dikembalikan guys. Korang mesti dah boleh teka kan, senapang siapakah itu? Betul guys, itu adalah senapang David, yang bermakna David belum balik dari latihan tersebut. Jadi sarjan yang bertugas di hari itu pun bertanya-tanyalah dengan rekrut-rekrut lainnya, di manakah David berada? Kenapa senjata dia tak dibalikkan lagi? Lepas tu ada beberapa orang termasuk seorang korporal yang mengatakan bahawa mereka
yang diorang ni ada nampak David ada di bahagian belakang barisan kawat dan telah dipungut oleh pegawai keselamatan untuk dibawa ke pusat rawatan. Lepas tu guys, sarjan tu pun bergegas lah, tak tunggu lama lagi, dia terus bergegas ke pusat rawatan. Bila dah sampai ke pusat rawatan tu, dengan niat untuk menyiasat lanjut apa khabar si David ni, sesampainya dekat sana guys, bukan saja David ni tak ada di pusat rawatan, malahan dia tak ada di mana-mana pun guys. Dan ada juga sebahagian yang berkata diorang tak nampak pun David sepanjang latihan merentas desa tadi ni guys. Lepas tu tanpa berlengah lagi, sarjan ni pun teruslah buat panggilan kecemasan dan melaporkan insiden ini tadi guys ke bilik gerakan. Dalam masa yang singkat, operasi pencarian pun diadakan dengan dianggotai oleh lebih kurang 50 orang guys. Mereka mencari sepanjang jalan yang diorang lalui tadi tu untuk mencari David ni lah. Jadi diorang ni meniti lah dari satu jalan sampai diorang pusing balik sepanjang 16 km. Tapi malangnya David tak juga ditemui. Jadi pencarian itu dilakukan sehinggalah nak menjelang subuh, di mana bila subuh je dah sampai, tepatnya pukul 6 pagi, terdengarlah dari corong radio diorang, alat communication macam walkie-talkie lah kan, mengatakan David ni telah dijumpai. Tapi malangnya David ini dijumpai dalam keadaan tak bernyawa lagi guys. Korang tahu tak di mana mayat David itu dijumpai? Tak lain tak bukan, mayat David tu dijumpai di tepi jalan tu je guys, di mana diorang nak mulakan latihan rentas desa tersebut. Dan jalan itu juga telah dilalui 50 orang ni tadi yang pergi menyiasat, pergi mencari ni, dah lalu dah jalan tu berapa kali, tapi diorang tak jumpa juga David tu kat situ. Dan yang mengherankannya, macam mana mayat dia boleh ada di situ pada pukul 6 pagi. Dan ya, ini yang paling pelik dan menyeramkan guys, di mana mayat ditemui dalam keadaan terbaring dan tangan kirinya memegang senjata senapang peribadinya, manakala tangan kanannya memegang botol air minuman yang telah kosong. Ni seram ni guys. Didapati juga perut si mati ada kesan tusukan yang ini berlubang-lubang guys. Berlubang-lubang perutnya, seakan-akan pisau yang dicucuk-cucuk ke perut arwah David ni tadi berkali-kali. Maknanya banyaklah lubang dekat perut dia tu. Lepas tu di mana kesan pisau tu, bila diorang dah cek, seolah kesan dari pisau bayonet yang biasa digunakan oleh seorang askar, yang biasa dipasang dekat hujung laras peluru. Korang tahu tak yang macam senapang dekat ujung ni ada pisau kan, yang akan digunakan bila mana senjata diorang dah habis peluru. Para askar ni akan menggunakan pisau itu untuk berlawan dengan musuhnya. Menambahkan lagi kepelikan atau keseramannya di sini guys, di mana diorang cek pisau bayonet yang diorang syaki telah membocorkan atau menusuk ke perut David ni tadi, dicek pisau tu masih ada dekat tali pinggang dia guys. Dicek lah, dan pisau itu masih sempurna macam tak digunakan lagi. Jadi tak lama selepas penemuan itu, dibawalah mayat daripada arwah David ni tadi untuk dibedah siasat. Dan selepas bedah siasat dilakukan, coroner menyatakan punca kematian adalah disebabkan perutnya pecah ataupun stomach rupture, iaitu diakibatkan dari meminum air secara laju dengan jumlah yang banyak dalam keadaan badan yang sangat penat. Jadi dikatakan dengan cara itu boleh meletupkan perut seseorang itu. Jadi kita boleh ambil pengajaran juga kat sini ya guys, di mana kalau kita terlalu penat, lepas tu kita minum terlalu banyak, itu pun dapat memudaratkan kita lah kan guys. Jadi apa yang mustahil kat sini, kalaupun ia menurut diorang ni pun saling bercerita antara satu sama lain, di mana sangat pada diorang, kalau memang perut tu pecah diakibatkan minum yang terlalu cepat, takkan macam ada bekas tusukan banyak di perut arwah David ni tadi. Betul tak? Tapi kes ini ditutup macam tu je. Kira diorang tak nak kecoh-kecoh lagi, diorang tutup kes dan mengatakan ini sebab minum air terlalu banyak. Setelah bermula dari peristiwa malang ini, bermacam-macam hal pelik lagi yang dialami oleh rekrut-rekrut lainnya di barek mereka. Keanehan atau keseraman yang diorang lalui, rekrut-rekrut ni terpaksa lalui setelah kematian rekrut David ni tadi, diorang ni seringkali ternampak kelibat-kelibat arwah berada di dalam barek mereka, di katil lamanya dan juga di bilik air. Ada kalanya
diorang juga mendapati bau busuk yang teramat sangat yang terhidu daripada almari si arwah tadi ni guys. Jadi bila mana diorang cari di mana punca baunya, diorang tak jumpa juga. Macam tak ada bangkai, tak ada apa, tapi bau busuk tu memang kuat sangat. Sehingga diorang ni mula tak selesa lah duduk tinggal dekat barek tu. Okay guys, di mana itu adalah cerita aku yang pertama yang mengenai kematian misterius anggota askar. Jadi, kita sambung cerita yang kedua. Cerita daripada pengalaman Abang Hamzah ini sendiri yang berada di pulau itu ketika dia baru masuk ketenteraan di Singapura. Jadi guys, apa yang dialami Abang Hamzah ni tadi ni, kejadian aneh yang dia lalui, di mana salah satunya ialah bila mana untuk pengetahuan korang juga, kematian arwah David tadi ni berlaku pada malam Jumaat tau guys. Itu malam Jumaat pertama yang berlaku. Lepas tu kejadian Abang Hamzah ni di malam Jumaat juga, di mana bila diorang ni dah tidur malam lah, dah melewati hari diorang latihan-latihan dari pagi sampailah ke malam. Bila diorang dah malam, diorang semua dah tidur, tengah tidur lena ni, tiba-tiba ada suara yang menjerit, fall in. Di mana fall in itu sendiri bermakna adalah satu laungan yang dibuat untuk memerintahkan para askar ini bergegas keluar berbaris menghadap ketua. Jadi diorang ni kena bersiap cepat-cepat. Mesti korang pernah nampak kan, macam askar tu anytime kena bersiap sedia. Bila dah seruan daripada komando diorang kena cepat-cepat siap. Jadi diorang ni semualah rekrut-rekrut yang ada yang tengah tidur lena ni guys, diorang ni pun semua dah bersiap terus pergi ke lapangan kawat dan beratur lah dekat situ buat barisan. Diorang dah siap semua. Tiba-tiba diorang tengok kanan dengan kiri, diorang tengok komander dia tak ada dekat situ. Jadi bila mana salah seorang ni telah dilantik oleh grup diorang ni semua untuk pergi ke bilik komando tu, bila dia pun dah memberanikan diri pergi ke bilik komander tersebut dan mengetuk pintu komander tu, bila komander tu dah keluar, dia pun tanyalah, ya tuan, malam ni kita nak ada latihan apa? Dia kata, kita orang semua dah beratur dekat lapangan kawat. Jadi komando tu pun dengan terpinga-pinga sebab baru bangun, dia pun menjawab lah. Dia pun berkata, kawat apa benda korang ni? Aku pun tidur lena. Siapa suruh berkawat? Siapa suruh berbaris? Tadi ada panggil fall in. Lepas tu komando kata tak ada lah. Lepas tu komando tu dah pergi balik tidur. Komando tu pun menyambung tidurnya. Dan rekrut yang pergi ke bilik komando ni tadi pun pun berlalu dengan terheran-heran. Suara siapakah tadi yang menyuruh fall in. Lepas tu diorang pun semua rekrut-rekrut yang ada pun baliklah ke barek diorang masing-masing dan sambung tidur. Tapi diorang masih dalam keadaan kehairanan lah. Siapa lah yang menyuruhkan fall in tadi? Dan tidak juga diketahui hinggalah sekarang guys. Masalahnya semua dengar guys, bukan dia seorang aja. Semua dah beratur pergi keluar disebabkan seruan itu. Setelah kejadian-kejadian yang dilalui diorang dengan kepelikan-kepelikan yang misterius itu, yang selalunya berlaku di malam Jumaat je guys. Jadi guys, disebabkan kepelikan-kepelikan itu, pihak atasan pun dah buat keputusan untuk panggil pawang lah, macam paderi lah, macam pendeta ke. Diorang panggil lah bila mana diorang nak panggil untuk menyelesaikan fenomena-fenomena tersebut. Dan menurut pawang ni, di mana roh si arwah David ni tak dapat keluar dari tempat tu katanya guys. Jadi pawang ni pun menyarankan untuk barek itu dikosongkan dan dibuatkan lagi satu pintu, iaitu dipanggil pintu ketiga. Yang menurut pawang itu, pintu ketiga itu untuk supaya pintu ketiga ini menjadi jalan untuk si roh arwah David ni tadi keluar dari kawasan itu. Maknanya dia macam roh dia terperangkap lah dekat situ menurut pendeta ni tadi. Dan setelah membuat beberapa ritual-ritual, di mana dikatakan juga kejadian-kejadian aneh itu dah mula berkurangan lah. Jadi guys, di mana versi cerita ini aku ada buat research, di mana dari generasi ke generasi, masa ke semasa, atau dari askar ke askar lainnya, versi cerita ini banyak yang dah ditokok tambah, sehingga aku confused juga mana satu yang betul kan. Tapi
menurut Abang Hamzah ni, cerita dia adalah cerita yang sebetulnya. Di mana salah satu versi yang aku dapati ialah mayat arwah David ni tadi ditemui dengan keadaan isi perut yang terburai dan usus atau isi dalamannya tu tersusun rapi betul-betul di sebelah mayat. Dan macam-macam lagi lah aku dapat versi. Ada yang kata perutnya tak ada tusukan tapi isinya terburai. Ada yang kata perut tu pecah. Jadi macam-macam lah versi. Biasalah kan guys, kalau cerita ni dari musim ke musim, dari mulut ke mulut akan bertambah, betul tak? Jadi tapi menurut yang Abang Hamzah ni, cerita ni memang dia sebab dia ada kat situ kan. Maksudnya dia yang dia berada di kalangan askar tu kan. So dia tahu, aku rasa dia punya versi lah yang betul kot. Jadi guys, sampai di sini dulu. Aku harap korang dapat faham cerita yang aku cuba sampaikan hari ni ya guys ya. So apa-apa saranan, kritikan ataupun idea yang korang nak share kepada aku, boleh isi di ruang komen. Jadi guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Aku harap cerita aku ni dapat kita ambil pengajaran dan iktibar. Dan aku harap dapat mengisi hari korang je. So jumpa lagi di next video aku ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Santuy.